Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, dengan inayahnya serta dengan keizinannya dapat kita meneruskan puasa Ramadan pada tahun ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat kesempatan, nikmat kesihatan, nikmat ada masa ataupun ada peluang untuk kita meneruskan puasa Ramadan kita ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak akhir-akhir ini ataupun dewasa ini kita melihat bahawa banyak berlaku permasalahan di kalangan kita sepanjang bulan Ramadan. Dan puasa yang telah pun kita lalui sepanjang 18 hari yang lalu, terkadang mungkin ada kesilapan. Namun yang paling ketara ataupun paling jelas, kita melihat bahawa masih ramai lagi masyarakat kita yang tidak berpuasa dengan sebaiknya. Bahkan ada juga yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kita melihat bahawa ini merupakan satu permasalahan yang serius. Dan benda ini merupakan salah satu perkara yang dilihat sebagai perkara yang berlanggaran ataupun yang tidak menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang disyariatkan kepada kita untuk kita melakukan ibadat puasa. Bahkan saya ingin petik di sini kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada kata ulama mu'tabar iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala ada menyebutkan bahawa di dalam kitabnya, kitab Az-Zawahir, katanya salah satu hukum ataupun salah satu kesalahan kepada kita bila mana kita meninggalkan puasa dengan sengaja, terutama dalam bulan Ramadan. Bagaimana yang dikatakan seperti beliau, yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahawa al-kabiratul arba'una wal hadiyatu wal arba'una ba'dal mi'ah tarku sawmi yawmin min ayami Ramadan wal iftaru fihi bijima'in aw ghairihi bighairi udhrin min nahwi maradin aw safarin. Yang bermaksud dosa besar yang ke-140 dan yang ke-141. Apa dia? Meninggalkan puasa pada salah satu hari daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Dan berbuka puasa padanya dengan persetubuhan atau jima' atau selainnya tanpa sebarang keuzuran seperti sakit atau bermusafir. Di sini ulama ini iaitu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, memberitahu bahawasanya antara termasuk juga dalam dosa besar bila mana kita meninggalkan puasa dengan sengaja pada bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya pada bulan ibadat ini kita berlumba-lumba untuk berpuasa. Memandangkan bulan Ramadan merupakan bulan pensyariatan puasa, disyariatkan kepada kita untuk menyempurnakan ibadat berpuasa. Sepatutnya kita gunakan bulan Ramadan ini dengan puasa yang hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana antara hadisnya, hadis kursi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kursi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi ini yang bermaksud setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya kecuali puasa. Kerana apa? Kerana puasa itu adalah untukku, iaitu untuk Allah Taala, dan akulah, yakni Allah Taala lah yang akan membalasnya. Makna kata kalau kita berpuasa dengan sebenar-benar penuh keikhlasan kita, penuh keimanan kita kepada Allah, nescaya
Ini merupakan salah satunya amal ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan memberi ganjaran kepada kita setimpal dengan puasa kita yang kita lakukan semata-mata niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil kesempatan sebaiknya pada bulan Ramadan ini untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi syarak dan tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita puasa dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai puasa kita tu hanya puasa semata-mata jika kita berpuasa seperti mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyabihi illa al-ju'." Berapa ramai orang yang berpuasa namun dia tidak dapat apa pun daripada puasanya selain daripada rasa lapar semata-mata. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan puasa kita puasa yang berkualiti, satu puasa yang makbulan, maknanya satu puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar kita hanya nak memenuhi kefarduan semata-mata, tapi biarlah puasa kita itu puasa yang betul-betul diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menepati syarak, serta puasa yang dapat menjadikan diri kita sebagai mukmin yang beriman, mukmin yang soleh, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama ambil iktibar daripada perkongsian ini dan dapat kita sama-sama membawa diri kita ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan ke arah mardatillah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sekian perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.